Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Bagi program kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, saya bersama rakan saya pada hari ini, yakni Saudara Silvia Gobin, akan mewakili IPGK Tun Abdul Razak, dan kami akan membentangkan 3 kursus sekaligus di bawah Dr. Wong Siu Lang, Encik Zazuki bin Muhammad bin dan Encik Azrian Ali. Baiklah, untuk slide yang seterusnya, bagi hasil pembelajaran khusus CIO bagi EDUP 3043, yakni pengurusan bilik darjah dan tingkah laku, kami memfokuskan kepada hasil pembelajaran bagi 01, yakni menjelaskan secara mendalam konsep pengurusan bilik darjah dan tingkah laku yang berkesan, dan kedua, yakni membincangkan dengan kritis peranan guru dalam menguruskan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah, aliran perdana dan inklusif. Baiklah, bagi bidang dan pembelajaran dan pentaksiran, maafkan saya, bagi pendidikan seni visual, kami lebih memfokuskan kepada 03, yakni membina instrumen bagi pentaksiran 4 bidang pendidikan seni visual untuk mengukur tahap kemajuan murid. Baiklah, bagi hasil pembelajaran khusus seterusnya, yakni EDUP 3053, yakni teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran, kami lebih memfokuskan kepada hasil pembelajaran yang keempat, yakni menghasilkan media pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Jadi, seperti mana yang telah saya nyatakan sebentar tadi, PSVK 3243 dan EDUP 3043 menampakkan persamaan yang nyata. Jadi bagi PSVK 3243 adalah membina instrumen, manakala EDUP 3043 adalah menghasilkan satu penulisan akademik dengan memperlihatkan daya aktiviti berdasarkan guru dalam menguruskan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan membina hubungan yang positif dalam bilik darjah. Baiklah, bagi EDUP 3053 adalah membangunkan bahan multimedia interaktif berkaitan khusus major berdasarkan DSKP sekolah rendah untuk pengajaran dan pembelajaran. Jadi hasil bahan multimedia ini hendaklah dinilai menggunakan instrumen yang relevan dengan keperluan penghasilan multimedia. Baiklah, bagi big idea untuk semester tersebut adalah teknologi menjana kreativiti bagi ketiga-tiga subjek. Baiklah, untuk subjek EDUP 3043, essential questionnya di sini adalah sejauh mana teknologi boleh membantu kreativiti guru memainkan peranan mereka dalam menghasilkan persekitaran pengurusan yang kondusif di bilik darjah. Manakala bagi PSVK 3243 adalah bagaimanakah teknologi pada masa kini dimanfaatkan dalam menghasilkan instrumen pentaksiran, dan untuk EDUP 3053 adalah sejauh manakah kemampuan pelajar berfikir secara kreatif dan kritis dalam membangunkan bahan interaktif menggunakan mana-mana aplikasi pembangunan media yang sesuai. Baiklah, jadi ini adalah berdasarkan pengalaman melaksanakan kerja khusus kami berdasarkan KPPB. Jadi langkah pertama adalah proses memahami kehendak tugasan, manakala langkah yang kedua pula adalah proses pencarian bahan dan maklumat bahan, manakala yang ketiga pula proses pelaksanaan tugasan, dan langkah keempat adalah persembahan bahan yang telah dihasilkan. Jadi berdasarkan langkah pertama, yakni proses memahami kehendak tugasan, model yang kami gunakan adalah model pembelajaran murid. Yang pertama adalah aspirasi, yang mampu menghasilkan instrumen dan penulisan yang berkualiti, manakala yang kedua adalah belajar cara belajar, yakni pembelajaran kendiri dan penilaian kritis, yakni metakognitif, manakala yang berhubungan pula adalah kerjasama melalui pembentangan. Aspirasi di sini juga adalah merangkumi pembangunan projek bahan multimedia untuk PDP yang mengintegrasikan elemen teks, grafik, audio dan video dan animasi bagi subjek EDUP 3053.
Baiklah, bagi langkah 2 pula adalah proses pencarian bahan dan maklumat tugasan. Jadi di sini adalah kami menggunakan model reka bentuk pembelajaran. Ini yang pertama adalah amalan pedagogi. Yang kedua pula adalah rakam pembelajaran, di mana kami melibatkan pensyarah di sini. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan digital. Baiklah, bagi amalan pedagogi, pensyarah di sini banyak memberi peluang dan ruang kepada pelajar untuk membuat pilihan sama ada tema yang ingin ditetapkan bagi bahan interaktif dan juga penglibatan serta motivasi. Dan mereka juga turut melibatkan pelajar dalam refleksikan diri sebelum melakukan kerja khusus. Bukan itu saja, pemanfaatan digital umpamanya banyak digunakan oleh para pelajar, terutamanya ketika musim pandemik berlaku sebelum ini. Baiklah, untuk pembentangan seterusnya saya serahkan kepada saudari Silvera. Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada rakan saya Clarissa Nantai di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Saya Silvera Anak Gobin, rakan seperjuangan beliau, akan membentangkan langkah ketiga, iaitu proses pelaksanaan tugasan berdasarkan kerangka 3R, iaitu rigor, relevance dan juga relationship. Rajah berikut menunjukkan model aplikasi dan juga taksonomi pengetahuan, di mana pelajar menggunakan resource digital untuk mencari dan menganalisis maklumat. Maksudnya di sini pelajar boleh meneroka mana-mana website dalam Google untuk mencari dan mengakses maklumat untuk menyelesaikan soalan tutorial maupun tugasan kerja khusus. Kemudian pelajar juga menggunakan aplikasi Jamboard dan Mentimeter untuk menulis pendapat dan buah fikiran berdasarkan soalan tutorial ataupun soalan yang dikemukakan oleh pensyarah. Kemudian pelajar juga menghasilkan instrumen menggunakan Google Site dan membangunkan bahan interaktif menggunakan mana-mana aplikasi digital yang sesuai. Di samping itu, pelajar juga menggunakan aplikasi Quizizz untuk menggubal soalan kuis dalam tutorial. Baiklah, untuk slide yang seterusnya iaitu langkah keempat. Langkah keempat ini merupakan persembahan bahan yang telah dihasilkan iaitu berdasarkan kompetensi 6C. Yang pertama kita lihat dulu pada bahagian kursus PSVK 3043, iaitu di mana kompetensi 6C ini adalah terdiri daripada critical thinking ataupun pemikiran kritis, di mana para pelajar mampu menilai karya ataupun hasil seni murid-murid berdasarkan justifikasi yang diberi itu yang jelas dan kukuh. Kemudian dari segi kreativiti, bentuk persembahan instrumen yang pelbagai menunjukkan pemikiran pelajar yang divergen. Yang ketiga, communication ataupun komunikasi. Para pelajar telah menunjukkan kemampuan dalam mensintesis instrumen pentafsiran beserta contoh yang telah ditunjukkan. Kemudian kita lihat pula pada bahagian citizenship. Citizenship ini merujuk kepada kewarganegaraan, di mana para pelajar turut menilai karya kraf tradisional dalam instrumen pentaksiran. Yang kelima, karakter, di mana pelajar meneroka pelbagai aplikasi yang dicanangkan oleh pensyarah, dan di sini secara tidak langsung pelajar mematuhi ataupun mendengar arahan daripada pensyarah dengan baik, di mana karakter ini ianya membentuk sasar pelajar untuk lebih menumpukan perhatian ketika sesi pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir ialah collaboration ataupun kolaborasi. Para pelajar aktif dalam pembentangan serta mengutarakan soalan kritis kepada pensyarah berkaitan dengan kursus yang dipelajari. Seterusnya kita lihat pula untuk kursus EDUP 3043, di mana terdapat 3 kompetensi, 3C kompetensi. Yang pertama ialah critical thinking ataupun pemikiran kritis, di mana para pelajar menyelesaikan masalah dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Jadi apabila pelajar memiliki pemikiran yang kritis dalam menyelesaikan masalah, terutama di bilik darjah yang berkaitan dengan kursus EDUP 3043 ini, maka para pelajar akan dapat mengaplikasikan pemikiran tersebut dalam kehidupan seharian apabila pelajar menjadi guru kelak. Untuk bahagian kreativiti iaitu kecekapan menggunakan minda untuk menghasilkan idea baru, luar biasa, asli dan pelbagai. Dan yang terakhir ialah karakter, di mana pelajar mengamalkan pembelajaran sebagai sebahagian daripada kehidupan dengan mempraktikkan sifat kegigihan, ketabahan dan juga daya tahan.
Untuk kompetensi yang seterusnya, kita lihat untuk kursus EDUP 3053, di mana terdapat 4 kompetensi. Yang pertama sudah pastinya critical thinking, di mana para pelajar mampu membangunkan bahan multimedia interaktif dengan mengintegrasikan elemen teks, grafik, audio, video dan juga animasi. Untuk creativity, penghasilan projek hendaklah menunjukkan secara analytical keupayaan, pemikiran yang kreatif dan juga kritis yang merangkumi aspek teknologi yang digunakan. Untuk komunikasi, berlakunya kolaboratif yang aktif antara para pelajar dengan pensyarah. Jadi sudah pastinya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran akan berlaku sesi komunikasi antara pensyarah dengan pelajar sepanjang kursus berlangsung. Dan yang terakhir ialah karakter. Karakter ini pelajar memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan bahan interaktif yang relevan dan berkesan untuk PDP menggunakan mana-mana aplikasi. Jadi bagi kursus EDUP 3053 ini sudah pastinya untuk kompetensi 6C terdapatnya critical thinking, creativity, communication dan juga karakter yang akan diperoleh oleh pelajar melalui pembelajaran kursus ini melalui tugasan pertama. Kita lihat pada bahagian yang seterusnya iaitu pengetahuan baru yang diperoleh, di mana dalam keempat-empat darjah berikut merupakan aplikasi ataupun platform yang digunakan oleh pensyarah untuk menyampaikan sesi pengajaran, di mana yang pertama ialah quizzes. Seperti yang saya katakan tadi, quizzes ini selain daripada pensyarah memberikan soalan tutorial secara biasa, quizzes juga mampu merangsang minat pelajar untuk menyelesaikan masalah ataupun menjawab soalan yang berkaitan dengan kursus. Kemudian Mentimeter, Google Site dan juga Jamboard. Untuk yang seterusnya kita lihat pada bahagian produk yang dihasilkan, di mana bagi kursus PSVK, contoh tugasan instrumen pentaksiran dihasilkan oleh pelajar menggunakan Google Site kita lihat pada rajah berikut. Dan juga bagi kursus EDUP 3053, contoh bahan interaktif teknologi yang dihasilkan oleh para pelajar untuk menyelesaikan tugasan satu kursus EDUP 3053. Seterusnya kita lihat pada bahagian kekuatan melaksanakan KPPB. Yang pertama, pelajar mampu memanfaatkan penggunaan teknologi dalam kursus ini sudah pastinya melalui kursus EDUP 3053 dan juga kursus EDUP 3043 dan PSVK. Kemudian melahirkan para pelajar yang celik teknologi, maklumat dan komunikasi. Esteem diri pelajar juga akan dapat ditingkatkan melalui aktiviti pembentangan secara maya. Seperti yang kita tahu, sepanjang pandemik COVID-19 melanda dunia, semua kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara maya. Jadi apabila pelajar melaksanakan pembentangan secara maya, maka sudah pastinya esteem diri ataupun keyakinan diri pelajar juga akan dapat ditingkatkan, akan dapat dikukuhkan. Dan yang terakhir ialah eksplorasi terhadap teknologi dapat dilakukan oleh pelajar untuk memantapkan hasil tugasan. Kita lihat pada bahagian seterusnya iaitu cabaran melaksanakan KPPB. Apakah cabaran yang dihadapi oleh kami ataupun para peserta yang lain dalam melaksanakan KPPB ini? Jadi yang pertama ialah kolaboratif secara bersemuka tidak dapat dijalankan atas faktor pandemik. Seperti yang saya katakan tadi, sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, maka segala kegiatan ataupun aktiviti terpaksa dilaksanakan secara maya menggunakan pelbagai platform teknologi yang canggih pada masa kini. Yang kedua ialah kesukaran untuk memahami setiap aplikasi teknologi tertentu dalam mengusahajayakan tugasan kursus. Maksudnya di sini terdapat aplikasi ataupun teknologi ataupun website yang kurang difahami ataupun cara untuk menggunakan aplikasi tersebut tidak dapat dikuasai dengan sebaiknya oleh pelajar untuk menghasilkan KPPB ini. Untuk bahagian peluang iaitu rakan pembelajaran, para pelajar dan pensyarah berkenaan boleh bekerjasama dengan pihak luar sebagai rakan kongsi ataupun partnership bagi menambah lebih banyak pengetahuan sebagai bakal pendidik Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sarawak. Kemudian berganding bahu dengan Pusat Agape Sibu Sarawak untuk merasai pengalaman baharu dalam mengendalikan kanak-kanak berkeperluan khas. Jadi seterusnya untuk bahagian cadangan penambahbaikan,
penerokaan dan ilmu penguasaan pelajar terhadap pelbagai jenis aplikasi seperti Flippity yang menggabungkan spreadsheets, dokumen dan Excel dalam menerjui permainan digital berunsurkan pembelajaran. Jadi melalui penerokaan dan juga penguasaan ilmu terhadap pelbagai jenis aplikasi yang canggih pada masa kini akan dapat meningkatkan daya kreativiti murid untuk meningkatkan kemahiran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang seterusnya ialah sentiasa menerapkan elemen kreatif dan kritis dalam mempelbagaikan penggunaan aplikasi terbaru untuk pembentangan kursus dan tidak hanya terhad kepada aplikasi yang lama. Maksudnya di sini tadi, sekiranya eksplorasi dilakukan ataupun dilaksanakan, maka akan meningkatlah pengetahuan seseorang individu itu ataupun pelajar itu dalam menggunakan aplikasi teknologi masa kini. Jadi sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami berdua. Sekian, terima kasih.